قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالوردين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأجمل منك لم ترى قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما وكف المصطفى كالوردين وعطرها يبقى إذا مست أيادي. فكف المصطفى كالوردين وعطرها يبقى إذا مست أيامي. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له من كان نورا
وسلم وبارك عليه. Rupa sangat hidup Nabi kita panjang bulu kening bercalon dua mata sangat sempurna rupa manusia sederhananya besar badannya mulia putih campur merah rupanya badan luasnya dahi seperti purnama bulan ilup tani tudung seperti diandang sederhananya gigi rapat dan jarang tiada tinggi akan dua pipi sederhananya hidung seperti bidadari ilunya muka tidak terperi seperti intan tanah baiduri adalah janggut sangatnya lebat bertambahnya lagi sangatnya hebat janggutnya itu satu ibadah bergandalah pahala pada akhirat sederhananya Nabi rendah dan tinggi kasar segala tulang dan sendi sedikitnya daging tuminya kaki sangatnya lembut segaliannya jari
pada yang mulia besar sederhana panjangnya rambut sampai ujung telinga, ilunya rambut sangat sempurna, boleh dibanding seperti anak teruna. Dicela antara dua balikat, khatamun nubuwah ada terlekat. Suatunya rumah seperti tersebut, tiada nak hilang sampai akhirat. Ada penuh badan yang mulia, sangatlah girang oleh manusia. Baunya harum tidak terkira, keluar seperti lulu mutiara, keluar seperti lulu mutiara. A'tillahumma qabrahul karim bi'amrin syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita ambil masa lebih kurang 10 minit, 15 minit. Jadi berdasarnya yang kita tangguh cerita berkait pada bulan lalu, iaitu Rabiul Awal. Kita buat hari 11 malam 12 Rabiul Awal itu bersamaan yang kita telah lalu, iaitu bulan lalu. Jadi sama-sama alhamdulillah kita dapat bertemu, berjumpa lagi. Sambung cerita berkaitan dengan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan lalu, berjumpa pada bulan ni, iaitu bulan apa ni? Rabiul Akhir. Baik. Jadi dalam Rabiul Akhir inilah salah satunya Allah Subhanahu wa taala membukakan 4 pintu. Jadi 4 pintu tu kita nak kepada jalan pintu yang benar, seperti mana kita tangguh tajuk yang kita baca walamma aradallah, buka dah 61. Kitab yang bagi tadi tu 61 kalau tak silapnya. Kenal ke tak nombor 6 dengan 1? Itu dia. Ada walamma, ada terjemahan bukan tafsiran, bukan. Itu dia 4 baris sebelah habis. Ada tu walamma aradallah, jumpa 61.
Kita jumpa punya spek mata sebelah ni. Jumpa tak? Walamma aradallah. Yang ada tulis siap dah tu. Boleh? Jadi itu rupa terjemah, bukan tafsir. Jadi kita duk main masalah yang berkaitan dengan tafsir, betul? Jadi ingat ayat tu yang kita berkait walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatil muhammadiyah. Tu itulah tu kita nak berkait dengan makna hakikat. Tu juga boleh makan hakikat. Jadi siapa yang menzahirkan sebenarnya keturunan Muhammadiyah, iaitu hakikatnya Allah. Betul tak? Jadi apa? Bila perjalanannya, ceritanya, hakikatnya Allah yang menzahirkan tu, iaitu Allah menciptakan seorangnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikat Muhammadiyah maksudnya. Hakikatnya keturunan yang dipuji, seorang nama Muhammad dikenali di atas muka bumi, dikenali melalui di antara pangkat langit. Jumpa? Betul kan? Jadi apabila berkaitan dengan kelima hakikat tu, kita kena memastikan kita yang mana kita bulan Rabiul Awal kita duk cerita berkaitan dengan bekas, iaitu satu bekas yang ada pada kita, iaitu hati. Betul tak? Dan sesungguhnya hati yang ada pada kita itu, adakahnya sudah bersih benar-benar? Sebab apa dia? Masuknya Rabiul apa dia? Awal, betul? Kita akan terima nur. Apabila setelahnya kita terima nur, Allah akan buka pintu Rabiul Akhir, iaitu 4 pintu. Siapa-siapa bulan Safar tidak benar-benar kembali dalam bentuknya kebenaran dan tidak benar, tidak tangisan, tidak penyesalan, dia tak akan capainya hakikatnya. Itu nak buat tu tu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menzahirkan seorang yang hakikat, iaitu Nabi Muhammad. Dia bukan menzahirkan seorang yang biasa dah. Seorang, bukan malaikat, manusia, tetapi luar biasa. Sebelumnya lahir, Nabi Adam sudah lahir, dia belum lagi, tetapi cerita dah dikenali. Itu kata hakikat. Kita kalau kita nak binakan satu hakikat, benda yang tidak ada tapi nak bagi orang faham, payah orang nak percaya. Tetapi hakikat Allah, Nabi belum lahir jasadnya, tapi ruh sudah ada. Dan juga hakikatnya manusia yang ada di atas muka bumi ni, hakikatnya daripada ruh Nabi Muhammad. Bermaknanya kita sendiri yang hidup di atas muka bumi, bermakna kita kena seperti ruh yang dilahirkan kita daripada titisan daripada ruh Nabi Muhammad. Bermaknanya ruh kita kena suci kembali, baru kita dapat kelima hakikat, iaitu apa dia? Pintu yang 4 pintu telah dibuka oleh Allah Ta'ala, iaitu pintu makrifat 1. Boleh itu dulu. Pintu 4 pintu ni untuk orang yang benar-benar kembali kepada Allah. Ingat tu. Mananya pintu makrifat? Makrifat. Yang kedua pintunya hakikat, 2. Yang ketiga pintu Ar-Rahim. Beza dia tu, beza. Kenapa terjemah dengan Ar-Rahim? Yang keempat iaitu pintu Ar-Rahman. Tu kita doa tadi lepas sembahyang Isyak, ada kelima pintu. Minta dengan Allah semoga kita dapat pintu di beberapa pintu yang kelima. Kita doa tadi abwana bil khair, pintu-pintu baik bagi kami. Mananya 4 pintu sebut tadi. Pintu apa dia dalam doa tersebut? Makrifah. Yang kedua hakikat. Yang ketiga Ar-Rahim pintunya. Yang keempat, yang kelima, hasilnya pintunya hakikat Allah. Baik. Dia buka, sebenarnya Allah buka 4 pintu ya, tapi dapat 4 pintu tu, dia akan rasanya pintu hakikat Allah. Tapi ingat,
Sebenar-benarnya dalam perjalanan cerita seorang yang nak dapat hakikat ni, ingat, seorang itu akan melalui roh dia. Roh dia bukan jasad, dia bukan jasad. Ingat ni, jika orang itu rasanya dapat 4 pintu, dia melalui roh dia rasa. Dia bukan jasad rasa. Dia bukan jasad. Sebab apa dia? Pintu 2 pintu. Kita ambil bahas atas dulu. Pintu 2 pintu. Sebab tu kita nak ibarat kata kita dah cuci pada bulan depan, masalah hati kita sebagai bekas, kita nak terima nur Nabi Muhammad. Betul tak? Ingat, nisbah kepada biar sesuai dengan roh kita. Kalau roh kita kotor, nur tak akan masuk. Tapi kena juga hati kita, tapi tak masuk. Dia tak boleh sebati benda bersih dengan kotor. Dia tak boleh. Kalau masuk juga, dia akan jadi kotor. Okay? Baik. Siapa yang akan dapat, maksudnya 4 pintu tadi, ingat. Pintu yang pertama pintu makrifat, pintu yang kedua pintu hakikat. Saya nak ambil 5 minit lagi. Pukul 9.45 tak berhenti. Dia tak boleh banyak-banyak, tak lupa. Kalau saya tu nak ulang balik bulan depan tu, lupa pula. Boleh banyak juga, tak ingat buat cerita dia. Jadi maknanya pintu makrifat untuk kita. Tulis macam tu dia. Jadi saya ulang. Pintu makrifat, pintu untuk kita. Okay. Pintunya hakikat, pintu aku, maksudnya pintu Allah. Kira pintu untuk Allah sendirinya. Boleh? Apa yang ibarat maksud, ambil 2 pintu dulu. Apa yang diibaratkan maksudnya kata pintu kita? Mana untuk kita? Maksudnya makrifat tu bukan untuk Allah. Ingat, makrifat di sini bukan untuk Allah, untuk kita. Sebab tu pintu makrifat tu di kita, bukan di Allah. Tu makna ringkas, saya terjemah dengan makna ringkas sebab masa tadi. Secara nak bagi faham mudah. Nanti kita nak mendalam ikut bulan ke bulan. Sebab tu apabila kita ingat kisah perjalanan kita duk mengaji, iaitu syarak, tarekat, hakikat, makrifat. Syarak mencari pahala, tarekat menjalan, hakikat cari makna, makrifat kenal diri. Maksudnya yang kenal diri itulah dikatakan makrifat, iaitu seorang diri yang kenal diri dikatakan pintu untuk dia kenal diri. Bukan Allah kenalkan kita, bukan. Allah dah kenal dah kita sebab dia menjadikan kita, dia mematikan kita, dia kenal kita. Tapi adakah kita sudah kenal kita? Tu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri? Kenalnya Allah. Maka jasad, maka sesungguhnya binasa kita. Nampak rupa dia? Apabila seorang itu kenalnya diri, dikatakan pintu makrifat, dia jumpa. Kena apa dia? Ada hakikat. Maksudnya ada hakikat apa dia? Hakikat itu tadi pintu Allah. Maknanya pintu hakikat, siapa yang dekat dengan kita? Soalan sekarang, siapa yang dekat dengan kita? Allah. Kita dekat dengan siapa? Allah. Itulah dikatakan hakikat adalah pintu Allah. Maksudnya siapa yang nak dapat hakikat, tak lain tak bukan daripada Allah. Sebab tu kita cakap awal-awal dulu, yang telah malam 2 pintu makrifat Allah buka. Ingat tak? Pintu depan dengan pintu belakang. Yang semalam tu, boleh ingat. Masya Allah, saya dah lupa dah. Saya faham kata 80-an. Cara maknanya siapa yang dapat makrifat depan, itu Allah tentu yang terbaik. Siapa yang dapat pintu makrifat belakang, dia yang menentu, bukan Allah yang menentu. Maksudnya apa dia? Iaitu pintu makrifat yang depan, Allah menentukan dia. Sekalipun dia tak suka, tapi dia masuk pada jalan Allah, itu Allah menentukan dia. Sekalipun dia tak suka. Bahkan kalau dia suka, kebetulan makrifat Allah tak ada tentukan, terutama tu baik. Yang tak naknya makrifat pintu belakang, dia masuk juga pintu makrifat, tetapi pintu belakang. Mana pintu belakang? Iaitu jalan yang dia pilih dengan diri sendiri tanpa reda oleh Allah. Allah tak reda pintu tu. Ni ramai di akhir zaman orang cari makrifat, bukan cari makrifat yang Allah nak, yang dia cari makrifat yang mereka nak. Ni pintu makrifat belakang banyak tu.
Nak kenal macam mana pintu makrifat depan dengan belakang ni? Kita ambil cara ringkas. Allah. Nak kenal macam mana pintu makrifat depan dengan pintu makrifat belakang? Pintu makrifat belakang dia macam ni. Ambil hak belakang dulu. Tu. Sebab kita suka curi barang orang, masuk pintu belakang kan? Ibarat macam mana? Orang yang makrifat juga tetapi makrifat belakang, maksudnya dia masuk ke pintu makrifat Allah tapi jalan belakang, seumpamanya dia macam ni. Dia duduk kat kedai kopi tapi dia bercakap bab agama. Oh, hamba gini. Hamba martabat ni dah. Awak. Ada awak. Oh, dia kena gini. Dia kena begini. Ni panggil dia ni. Hamba dah makrifat dah. Oh, tu makrifat pintu belakang. Tu makrifat bukan kehendak Allah yang benar. Bukan benar. Hanya diri sendiri mengaku kata makrifat, tetapi bukan di segi Allah Ta'ala. Bermakna dia tak akan dapat pintu hakikat sebab Allah jauh daripada dia, sebab dia pilih jalan daripada selain daripada Allah. Yang nak pintu hakikat ni pintu mana? Hak benarnya pintu makrifat depan, iaitu orang yang dianya macam mana? Nak cerita dia lebih kurang nampak faham? Iaitu dah cerita dahulu. Macam mana? Makrifat pintu depan, dia benda yang perlu dia cakap, tak perlu dia tak cakap. Mau ringkas. Nampak rupanya? Perlu dia cakap, tak perlu dia cakap. Senang kita nak buat contoh macam ni lah. Nampak kehidupan dia tu do'ih, nampak kehidupan dia tu susah. Kalau ikutnya nak ke tak susah? Tak nak, betul tak? Nak ke tak payah tu? Tak nak, tapi dia boleh mengaji. Itu jalan Allah tu. Tu jalan Allah, tu makrifat senang. Contoh kita kata lagi, dia mengajar tapi susah. Tanya orang mengajar, nak ke tak susah? Tak nak senang, tapi dia terima. Itu apa panggil makrifat Allah yang tertunda. Tapi kebanyakan orang nak makrifat tapi hidup itu makrifat pintu belakang. Sebab tu dia akan cari dunia. Apabila kita cari dunia, tak akan capainya makna hakikat dan makrifat dua pintu tadi. Takkan dapat. Maknanya pintu dua tadi kan, pintu makrifat dengan pintu sekalipun kita tidak ada pintu di kita ni, tak ada pintu apa dia? Sekalipun tidak ada di kita, makna kata kesenangan, maksudnya lebih kepada kenikmatan dunia tak ada pada kita. Tetapi jika kita didikkan anak kita untuk ke jalan tu, tak dapat buat makrifat kita. Jangan hanya bentuk kita je, kita suci, kita yang makrifat, tapi anak-anak kita tak bersih, kita tak akan dapat makrifat. Jika yang sudah lalu itu istighfar, taubat. Sebab kita tanggungjawab anak kita. Orang seperti inilah dia akan ditarik oleh Allah Ta'ala pada bulan ni, Rabiul Awal. Pada bulan ni Allah hanya tarik Allah hanya tarik makhluk khalaquta. Kenal makhluk khalaquta ni? Yang memutarkan kita untuk memesong, dia memutarkan kita ikut putaran kita. Contoh, kita nak kena kanan, dia putar kita ke kanan. Kita nak kena kiri, dia putar kita ke kiri. Kita nak putar jalan syurga, dia putar jalan syurga. Kita nak putar jalan neraka, dia putar jalan neraka. Tu makhluk. Ingat, apabila orang yang ada ni, sekali dia sudah makrifat, maksudnya dia sudahnya tak nak dunia, tapi anak dia didik ke dunia. Dia hanya Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala tarik makhluk tu saja keluar, tetapi dia tak naik kepada pintu makrifat dan hakikat. Tak naik. Hanya makhluk tu keluar saja. Tak boleh untuk kita. Sama. Dan juga sama, kita nampak orang buat fahsyah dan munkar, kita setuju, tapi kita tak ada dah kita, tapi kita setuju. Sama ya. Ataupun kita tak setuju, tapi kita tak tegur. Sama juga. Lepas tu makhluk tu keluar, tapi pintu tak akan masuk. Tapi cara tegur tiga. Ingat kita sebut dulu, mengaji tiga. Tegur dengan cara kasar. Kalau tak nak tegur cara kasar, cara lidah, tak mampu lidah, cara hati. Itu ya cukup. Jangan setuju maksiat sudah. Apa dia?
Kalau laputan satu makhluk yang memutarkan ikut niat kita, ikut kehendak kita. Nampak rupa dia? Itulah salah satunya daripadanya makhluk tadi. Boleh? Jadi baik. Kita sambung sikit lagi. Ingat makhluk ni besar sebesar dia, katakanlah makhluk besar, alam besar, mana alam besar ibarat kita kenal, sebab kita tengok hujung mata tak habis alam, betul, berpuluh-puluh ganda, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah depan, belakang, berganda-ganda. Cuba bayangkan, masuk pada kita akan jadi sakit. Jika ada kat kita akan jadi sakit, sebab dia suka duduk di tulang pinggang antara punggung tu. Badan kita jadi berat tu, nak baring di antara ni makhluk. Dia ada kat sini, di antara dia suka duduknya di antara tulang belakang dengan tulang punggung, celah tu dia duduk. Tu makhluk tu kita jadi berat. Dan makhluk ni kehendak dia ikut apa yang kita kehendak, dia putar kat situ, pusing. Kalau kita nak kerja dunia, dia bawa ke dunia. Tapi ingat, jangan salah dia, kita. Kalau kita nak akhirat, kita, jangan salah dia, kita juga. Boleh, ni makhluk. Nampak rupa dia? Ingat ni, bermaknanya dalam bulan Rabiul Akhir ada orang yang dapat pintu dua tadi. Mananya? Pintu makrifat, pintu hakikat, dan pintu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan pintu Ar-Rahman. Siapa yang dapat ni? Ingat, dia didik dia sendiri, dan dia didik keluarga dia, baru dia dapat masuk pintu apa dia? Pintu 4 pintu tadi. Allah Ta'ala akan bagi dia masuk ke dalam pintu tadi. Kalau dia didik dia sendiri, kalau anak tak boleh. Kalau dia didik dia dan anak dia, tapi anak dia tak jadi kepada jalan akhirat, itu dia dengan Allah, tapi kita dapat masuk. Nak kaedah dia? Kaedah dia tu, kita didik anak untuk jalan syarak, tarekat, hakikat, marifat, tapi anak tak nak jalan tu, itu dia. Faham? Yang penting di kita. Kalau kita cari jalan akhirat, didik kita. Anak kita didik cari jalan dunia, kita tak akan masuk pintu makrifat, hakikat, Ar-Rahim, Ar-Rahman, tak akan capai. Kenapa? Sebab apa makna Ar-Rahim? Berkait sikit lagi, Pak. Masuk dah belajar laju je, Pak. Kalau tak lebih, saya harap tak lebih pukul 10. Saya nak bawa pukul 10, boleh. Kalau pukul 10 tepat, berhenti. Ada lagi 5 minit. Ar-Rahim, apa dia Ar-Rahim? Kasih. Apa dia? Kasih sayang tu di kita, baru Allah Ta'ala bagi kasih sayang. Nak tanya, kita didik kita ada kasih sayang tak? Kok ada kasih saja? Kasih sayang tu mana Ar-Rahim. Kalau didik anak, didik kita, didik keluarga, didik sahabat, didik kawan, didik mak ayah, hanya kasih saja, tanda kata dunia jalan. Kalau ada sayang juga, tanda di dalam Ar-Rahim ada akhirat. Itu makna Ar-Rahim. Sebab tu khusus pada mukmin, bukan orang kafir. Kasih dengan sayang, dua tu kena ada. Kalau kasih saja, belajar baik-baik, tak belajar macam mana nak kerja, itu dunia. Jangan. Itu bukan awal bi ma'rifatullah, bukan. Dia ada agama, makrifah, dia akan kenal Allah, dunia pun dia kenal. Kalau kenal dunia, akhirat tak kenal, lalai. Sebab tu katanya Allah ibarat apa dia? Kita boleh lalai seperti buai. Kalau boleh, jangan lalai. Sebab lalai tu membawa kita akan keluar balik daripada pintu makrifat. Kalau kita masuk, kita lalai, keluar balik. Sebab dia pusing tahu kan? Dia pusing tahu. Lalai boleh, tapi lalai seperti buai. Macam mana lalai seperti buai? Buai ni kalau kita apa dia? Hayur. Dia ikut tak? Ikut. Tu ulah hutan. Dia ibarat macam mana? Kalaulah kata ibarat tadi tu, lalai boleh. Lalai seperti buai. Maknanya hanya zahir ya buai. Faham? Nak tanya, budak
Kalau budak dalam buai tu apa jadi? Tenang. Budak dalam buai tu tenang, tapi buai tenang tak? Tak. Itu ibarat seumpama apa dia? Manusia biar tidur lalai jasad tak apa, jasad tidur ya, tapi hati tak tidur, nak buat. Tapi nak lebih baik lagi, jasad tak tidur, batin pun tak tidur. Bukan jasad tak tidur, bukan maksud tak tidur 24 jam dah. Masa tidur, jangan terlajak masa. Itu maksud lalai. Jangan terlajak waktu. Waktu ngaji kita mengaji, waktu solat kita solat, waktu buat kerja kita buat kerja. Itu tak lalai. Faham tak? Ni kalau lah kata kerja, mengaji tak ada, kerja sembahyang tak ada, itu panggil seperti buai. Kalau budak tak tidur, ibarat kata zahir pun lalai, buai tadi. Budak pun lalai, maksudnya hati dengan batin. Buai itu ibarat zahir, budak itu ibarat batin. Faham sahaja ni? Orang ni lah tak akan capai. Sebab apa dia? Dia tidak ada ar-Rahim. Baik, satu lagi ar-Rahman. Sikit lagi masa nah. Sebab kita nak banding dengan hakikat Allah. Hakikat Allah yang menzahirkan Nabi Muhammad seperti apa dia? Suci sesuci-suci. Jadi kita nak dapat nur seperti zahir Allah Ta'ala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ar-Rahman, apa dia? Ar-Rahman? Ar-Rahman. Murah. Baik, tanya di kita. Murah tu di kita, bukan di Allah. Kalau sifat Allah, nama dia Ar-Rahman, Allah murah, tak payah cakap dah. Ar-Rahman tu Allah, Ar-Rahim tu Allah, ya jelas dah. Tapi khusus di sini untuk nak naik tangga makrifat, hakikat pintu untuk Allah, makrifat pintu untuk kita. Tapi untuk kita nak capai, kita kena melalui dua pintu dulu. Maknanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa dia Ar-Rahim tadi? Kasih sayang ada. Kalau kasih sayang kepada anak, didik akhirat. Kalau tak kasih sayang, hanya kasih saja dunia. Itu kaedah dia. Boleh faham? Ar-Rahman makna pemurah. Pemurah dak di kita. Pemurah macam mana? Semua kita beri. Tapi beri tadi itu, adakah pada jalan beri tadi ada kasih sayang? Kalau kita bagi kepada anak jalan dunia, bermakna kita tak kasih, tak sayang kepada anak. Seumpama kita jadikan apa dia, anak sebagai bahan api neraka. Kita selamat masuk syurga, anak api neraka. Ataupun anak bahan bagi kita yang kena bakar, kita yang kena bakar, dia jadi bahan. Sebab tu sebut dalam Al-Hakumut Takasur, anak ni adalah fitnah, harta adalah fitnah. Tapi kita tak fikir anak, kalau tak mengaji macam ni, kalau ngaji macam ni, kalau tak macam ni. Jangan fikir itu. Bagi agama, Allah akan letakkan dia. Kalau bagi agama, dia akan dapat pintu makrifat, hakikat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Nampak apa dia? Empat pintu jalan utama untuk kita nak apa dia? Dapat hakikat Allah. Berdapat hakikat Allah seperti walamma aradallah Ta'ala ibraz haqiqatihi Muhammadiyah, zat haqiqatihi, nak menzahirkan hakikat. Boleh faham? Hakikat kita situ dah. Baik. Jadi kita nak menzahirkan hakikat, sebenarnya ibarat kata macam dapat hadiah. Faham tak? Kita dah dapat hadiah, tak boleh dengan seorang, tapi ada juga jenis hadiah jenis seorang, ada juga hadiah untuk ramai. Dia jenis ramai. Mana kalau kita dapat hadiah jenis seorang macam mana? Ibarat kita dapat ikut maulid, kita dapat ikut kelas, kita dapat ikut Jumaat, itu ibarat apa dia? Hadiah. Nak tanya, hadiah melalui Jumaat seorang ke ramai? Majlis maulid kita seorang ke ramai? Ramai, betul tak? Tengok, setengah orang bawa makanan tu, setengah orangnya bawa minuman setengah orang bawanya perut, setengah orangnya bawa hati, macam-macam bawa. Itu bahagian masing-masing. Yang penting duduk dalam sampan, betul tak? Untuk nak lawan apa dia? Nak melawan yang mana? Yang tak benar. Kalau kita benar, dia tak benar. Kalau dia benar, kita tak benar. Nak tahu benar tak benar, dalam 4 pintu tadi semua tu kena ada jalan Allah. Contoh tu, sebab tu kena berjemaah, maksudnya kena kumpul. Nak buat bandingan seumpama apa? Sebab kita nak semuanya diri kita masuk nur.
Nabi Muhammad turun pada Rabiul Awal, buka pintu makrifat pada bulan Rabiul Akhir. Nak tanya, kita dapat atau no? Nak tanya, nur sekarang tu duduk di mana kita? Adakah di mata? Adakah ada di telinga? Adakah di hati? Adakah di tangan? Adakah di kaki? Adakah di seluruh badan? Lebih hati. Nak tanya, kalau adakah hati, dia akan pecah pergi kat mana? Kau duduk di hati ya? Dia pergi seluruh. Tu, tahu mana pergi seluruh? Nak tahu itu? Baik. Ingat nak buat jadi tim. Kalau sokan tim ni apa dia? Bola. Ingat selalu ambil bola. Contoh bola. Nombor bola dah. Bola sepak kau bola angkat. Jadi bola dia sebelah. Contoh, betul tak? Nak buat bandingan. Seumpama biar nampak muda. Pak muslimat pun main bola tak? Bola. Apabila bola dia sebelah, betul. Boleh ke bahagian bawah bagi di defend, bagi tak? Bawah. Oh, cakap masalah. Ya, masalah macam ni. Nah, pertahanan, betul tak? Pertahanan atau defend tu makna katanya biasanya atas kos. Kos kata 3, kos kata 4, kos kata 2. Betul tak? Boleh kata 4 ataupun 2 tadi tu naik duduk ke atas. Betul tak? Hak tu tanya tadi bola. Tak apa. Maknanya yang kita kenal hakikat bahagian bawah lah, bahagian tengah lah. Hakikat situ dulu. Betul tak? Bahagian bawah, bahagian tengah, bahagian atas, bahagian tepi, serang, bahagian tahan, bahagian buat game tengah. Cakap bab bola pandai mu. Tu dia. Boleh. Yang keeper boleh ke keeper nak naik tengah atas? Ikut adatnya tak boleh, tapi hakikat dah kita. Betul tak? Baik, ringkas cerita dia. Kita bagi kita sebagai keeper, contoh. Keeper kena keeper. Menjaga gol. Bukan jaga tiang gol tu. Jaga bola tak nak bagi masuk gol. Betul? Bila dapat bola, nak tanya, apa kita nak buat? Kita keeper ni. Jaga. Lepas tu di situ 45 minit pegang itu. Satu game separuh 45 minit. Pegang itu. Sepak ni mana? Sepak pemain siapa? Sepak bagi dia. Tak sehat. Kumpulan yang kita punya tu. Geng dia lah. Dia bagi kat siapa contoh? Ahmad. Baik. Dia bagi kepada Ahmad duduk atas ke bawah? Kalau duduk atas bermaknanya bahagian bawah ni labu, punur, rabutan, kulasan tak apa. Betul tak? Bermaknanya masa adanya 1 minit dah dia perlu gol. Kalau dia tak dapat gol, kalau syaitan menang. Faham? Syaitan menang. Bukan nak kata dia orang bersyaitan, bukan. Ibarat sebab kita nak tujuan apa dia? Gol. Kita tujuan nak gol. Gol tu ibarat apa dia? Nur. Faham tak? Baik, dia bawa kita tenang bagi penyerang kita satu, kemudiannya penyerang tu bawa pergi buat gol. Dapat satu, menang. Bila menang dapat apa dia? Satu gol, satu nur. Satu mata, satu nur. Siapa kita bagi kepada siapa tadi? Kepada kanan. Contoh bagi bahagian kanan. Tangan kita jadi nur. Faham? Tangan kiri belum lagi. Belum. Main. Tak boleh main dah. Tak ada. Bila tak ada, habis masa. Baru note 1 je tangan. Nak tanya dapat tak kita hakikat tahun tu? Tak dapat sebab bukan seluruh. Tu maksud dia. Tanyalah kita adakah dapat pintu hakikat bulan ni? Dia 2 bulan je. 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan. Rabi akhir, Jabadi awal, Jabadi akhir. 3 bulan. Sebelum rejak pintu tutup. Siapa belum lagi benar-benar kena kembali. 3 bulan. Boleh faham? Bermaknanya sekurang-kurangnya nak berapa? 12 gol. 12 gol lah. 12 biji dapat buat jari. Boleh faham? Contoh katanya kita perlu. Boleh faham? Ataupun kita buat ibarat seumpama macam ni. Menang dia panggil satu game. Kalau lah menang hari 1 biji tadi tu, dapat piala. Dah panggil apa dia?
Game last saya panggil apa dia kat sini? Final. Dia. Game last sekali final. Masuk satu gol pun menang. Nak tanya, siapa dapat cahaya? Semua satu tim tu, simpanan pun dapat, yang main pun dapat. Dapat cahaya, satu cahaya ibarat piala. Bermakna mereka lah akan naik atas hakikat, ambil piala. Itu maksudnya. Jadi bermaknanya kena benar-benarnya dapat nur dahulu sepenuhnya kata hakikat. Kemudian barulah kita diangkat oleh Allah Ta'ala naik pintu makrifat, pintu hakikat, pintu Ar-Rahim, pintu Ar-Rahman. Boleh? Sebab itulah pintu mananya? Pintu Ar-Rahman apa panggil cari. Pintu Ar-Rahim apa panggil jalan. Pintunya hakikat kepada, pintunya makrifat kita. Empat. Jumpa? Nak bagi nampak mudah. Susun sekali. Sebab pintu tu kita yang akan masuk. Tu. Kalau yang tak masuk akan masuk di antara, tak tahu bila masuk. Yang dah masuk jaga nur yang ada pada kita. Yang tak masuk usaha biar boleh masuk. Tapi kena cari lubang yang terbocor tadi. Faham sendirilah. Pintu bawah, daripada bawah. Pintu Ar-Rahman. Betul? Orang panggil cari. Ya. Pintu Ar-Rahim jalan. Orang panggil gabung dua tu jadi apa? Betul-betul. Jumpa tak maipun tadi? Jumpa lah. Cari jalan jumpa. InsyaAllah. Yang ketiga hakikat. Pintu hakikat apa dia? Kepada. Cari jalan kepada. Tu. Yang keempat, pintu makrifat apa dia? Kita. Cari jalan kepada kita. Apabila kita maksud ini kena kita, faham tak? Kena kita. Bila kena kita, barulah dikatakan ma'rifatullah situ. Betul tak? Betul? Ma'rifatullah, barulah kita pergi jumpa hakikat Allah. Sebab kita kena jumpa kita. Bila jumpa dia empat ni, dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Masuk pintu empat itu tadi. Pintu ma'rifah, pintu hakikat, pintu ar-rahim, pintu ar-rahman. Wallahu a'lam. Itulah makna hakikat seperti mana kita bahas walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihi Muhammadiyah. Ibraza makna menyatakan hakikatnya, hakikat seorang yang nama Muhammad yang dibangsa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tanya kita lah, ada lubang dekat kita dalam hidup ni. Kalau ada lubang, tutup lubang, buang dulu kemudian tutup. Barulah kita diizin oleh Allah Ta'ala. Pintu ni untuk orang yang benar-benar. Katakan satu dunia orang 10,000. Kalau lah kata suku Allah Ta'ala masuk satu dunia lah, bukan di sini saja, seluruh dunia. Kata kalau suku daripada 10,000, harap-harap kita masuk dalam bahagian tu. Tak ada siapa yang boleh bagi jawapan. Mereka benar-benarnya kita kenal diri bahawa ada jawapan di kita. Jangan cakap, maksudnya jangan buat-buat cakap. Tak boleh buat cakap. Benda ni tak boleh buat-buat. Sendiri yang tahu jawapan. Tak boleh buat-buat. Oh, saya dah kenal dah, tak boleh nak buat. Dia faham? Cukup setakat tu lah. Tu makna hakikat daripada apa yang semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan daripada saya di sini, segala sesuatu saya minta maaf, itu kekurangan daripada saya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'a